Okay, Assalamualaikum pelajar-pelajar empat usaha. So hari ini cikgu nak teruskan dengan bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembeli ubah. Hari ini kita nak mengenal fungsi kuadratik dan juga memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik tersebut. Okey, so dalam buku teks awak boleh lihatlah ya. Ada yang ini semua cikgu screenshot daripada buku teks. Okey. So sekarang ni yang pertama, apakah perbezaan di antara uh, apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dan juga fungsi kuadratik? So ada dua perkataan dekat situ, iaitu ungkapan dan juga fungsi kuadratik. Okey, apa beza dia? Okey, kita lihat di bawah ini. Beza ungkapan kuadratik, dia ditulis dalam, cikgu dah ajar sebelum ni, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Itu untuk ungkapan kuadratik. Ya. Tapi bagi untuk fungsi kuadratik, dia ada tambahan dekat depan ni. Simbol fx. Fx ni bermaksud dia adalah fungsi bagi x. Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Yang ini sama saja. Yang belakang ni sama saja ya. Tapi dia ada penambahan yang dekat depan ni. Fx sama dengan. Dia ada penambahan. Itu untuk fungsi kuadratik. Okey. Kalau ungkapan dia tak ada fx itu. Okey. Alright. So, apa beza ni tadi? Cikgu kata tadi ada dua. Ada satu ada ungkapan. Kan? Ada ungkapan kuadratik. Dia punya ungkapan adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau fungsi dia ada penambahan dekat depan ni. Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau ungkapan dia tak ada Fx. Okay? Alright. So, sekarang kita lihat pula kepada bentuk graf. Okey, fungsi kuadratik ni dia boleh menghasilkan graf ya. So bentuk dia adalah graf melengkung yang kita panggil dia sebagai parabola, iaitu kalau melengkung bentuk macam N ataupun macam U ya. Itu dua. Okey, so macam mana kita nak tahu bahawa graf itu bentuk N atau bentuk U? Okey, bagi graf fungsi kuadratik hanya terdapat dua bentuk graf sahaja. So dia kata nak menentukan bentuk graf adalah nilai A. Mana nilai A? Yang kat depan ni. Okey. Kalau A itu lebih besar daripada kosong. Okey. So A lebih besar daripada kosong. Nilai dia apa? Nilai A tu 1, 2, 3 kan. Lebih besar daripada kosong kan. So positif. Positif tu apa? Untung kan. Kalau untung maksudnya bentuk U. Senang macam tu awak ingat. Kalau A tu lebih kecil daripada kosong. Kecil daripada kosong maksudnya negatif 1, negatif 2, nombor negatif kan. Bila nombor negatif huruf apa? N kan. Maka graf dia bentuk N, negatif. Senang kita nak ingat macam tu. Bila A lebih besar daripada kosong, kosong tu positif. Positif tu apa? Untung. Grafnya bentuk U. A lebih kecil daripada kosong, A tu apa? Negatif. Kecil daripada kosong, negatif. Negatif tu apa? N. So bentuk huruf N. Okey, sekarang cikgu terang lebih lanjut tentang bentuk graf ni. Macam mana kita nak tentukan. Alright? So sekarang kita lihat kat sini. Pada graf ni pula, kita boleh cari titik maksimum dan juga titik minimum. Okey, kalau graf awak bentuk N ni negatif. So lebih kecil daripada kosong lah kan. Okey, bila bentuk N, awak akan dapat titik maksimum. Apa di titik maksimum? Titik maksimum ni maksudnya tertinggi. Apa maksud titik minimum? Titik minimum maksudnya terendah. Okey, kalau sebab bentuk N, kita dapat di kat atas, dia tertinggi. Maka, bila A lebih kecil daripada kosong, kan A lebih kecil daripada kosong tadi kita dapat bentuk N kan. Okey, bentuk N maka kita akan dapat titik maksimum. Kalau bentuk U untung maksudnya A lebih besar daripada kosong lah untung. Kita akan dapat titik minimum sebab titiknya dekat bawah ni. Okey, so kita akan dapat titik minimum. So A lebih besar daripada kosong sebab dia bentuk U maka kita akan dapat titik minimum. A lebih kecil daripada kosong sebab dia negatif kita bentuk N maka kita akan dapat titik maksimum.
Okey, tengok seterusnya cikgu akan terangkan. Okey, cikgu dah beritahu awak tadi fungsi kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, tambah C. So, dia nak tengok bentuk graf ni, tengok nilai A ni berapa. Okey, contohnya cikgu bagi kat sini negatif 2 X kuasa 2 tambah 6 X tambah 3. Okey, kita lihat yang kat depan ni. Ni negatif. Bila negatif, ni A kan? Okey, bila dia negatif, cikgu dah beritahu tadi, bila negatif bentuk N. Graf dia. Tapi bila dia punya persamaan tadi, dia positif. Macam ni pula. Contoh macam ni. Yang ini positif, dia tak ada simbol negatif. Bila dia positif, maka untung graf dia bentuk U. Ya. Jadi tengok kat depan ni sahaja nilai dia. Kalau sini negatif, bentuk N. Kalau ni positif, dia bentuk U. Disebabkan dia bentuk N, maka kita dapat titik kat atas ni, maka kita akan dapat titik maksimum. Disebabkan graf ni bentuk U, maka titik dekat bawah ni kan, maka kita akan dapat titik minimum. So yang kat atas titik maksimum, yang dekat bawah ni akan dapat titik minimum. Okey, macam ni bezanya. Maknanya nak tahu bentuk graf tu, tengok nilai kat depan ni. Kalau negatif bentuk N, kalau positif bentuk U. Kalau bentuk negatif N ni, dia akan dapat titik maksimum sebab dia kat atas. Kalau dia bentuk U, titik dekat bawah, maka kita akan dapat titik minimum. Okey? Okey, kita lihat seterusnya. Okey, ni yang cikgu nak awak salin dalam buku teks awak ya. Yang nota ni. Okey, apakah paksi simetri bagi fungsi kuadratik? Okey, kita lihat pula paksi simetri. Apa dia paksi simetri? Garis lurus yang selari dengan paksi Y, itu satu. Yang kedua, membagikan graf tersebut kepada dua bahagian. Ini yang kedua. Yang sama saiz dan bentuk. Okey? Yang ketiga, dia akan melalui titik maksimum atau titik minimum. So, 3 syarat dia. Okey, kita lihat. Yang pertama, selari dengan paksi Y. Kalau awak ingat, ini paksi X, ini paksi Y kan? So, selari dengan paksi Y maksudnya dia kena sama macam paksi Y. So, garis dia mesti garis tegak. Sebab itu awak nampak dia garis tegak macam ni. Dia takkan jadi macam ni. Ya, tak akan. Dia akan jadi graf macam ni. So, itu yang pertama. Yang kedua, dia bahagikan graf tersebut kepada dua bahagian. So, dia bahagi kepada dua. Yang sama saiz dan bentuk. Kalau graf ini, jarak dia 8. Ya, so awak kena bagi dua. 4 dengan 4. So, tengah-tengah dia. Kalau graf ini, daripada ujung sini sampai ujung sini, 6. So, awak kena bagi dua. Sini 3, sini 3. So, tengah-tengah dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dia mesti melalui. Kalau awak lukis ni, dia mesti lalu ni. Titik maksimum ataupun dia mesti lalu titik minimum. Awak punya garis tak boleh kat tepi sini. Tak lalu ni. Tak boleh. Tak boleh. Ni tak boleh. Dia mesti lalu titik minimum dan dia mesti lalu titik maksimum. Okey. So, 3 cara tu. Okey. Mesti ada 3 ni. Baru kita dapat paksi simetri tu. Yang pertama dia mesti selari dengan paksi Y. Yang kedua dia bahagi 2. Yang ketiga dia mesti lalu titik maksimum atau titik minimum. Yang ini cikgu nak awak buat nota juga. Ya, ciri-ciri dia ada 3. Untuk dapat paksi simetri. Okey. Last kali, ini pun awak salin. Okey. Ini adalah dia punya ciri-ciri. Jadinya cikgu nak beritahu awak bahawa setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri. Dia ada satu paksi simetri dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum. Dia mesti ada satu ya, dan dia mesti lalu titik maksimum ataupun titik minimum tersebut. Jadi nilai X dia apa? Awak carilah X dia tu M berapa kat sini. Yang ini nilai X dia apa? Nilai X dia mestilah H ya. Okey. So, kita lihat daripada latihan. Cikgu nak tengok awak tengok dalam buku teks. Latihan yang pertama, dia suruh tentukan bentuk graf. Adakah bentuk U atau N? Okey, tengok depan ni. Apa nilai dia? Positif. Yang ni negatif. So, tulislah kat situ. A apa jawapan dia? Awak lukislah N ke U. Lukis saja bentuk. Ya? Cikgu tak nak beritahu jawapan. Yang kedua, dia suruh adakah dia ada titik maksimum atau titik minimum. Cikgu dah cakap tadi kalau bentuk U maksimum ke minimum. Kalau bentuk M maksimum ke minimum. Tulis kat situ. Okey. So buat yang itu dulu. So yang ini, yang nombor 3 ni,
Awak kira daripada sini sampai sini berapa jarak ni? Ada berapa tu? 8 kan? So tengah-tengah mana? 4. So awak pun garis 4 ni. So boleh tahu titik dia berapa. Tengok koordinat. X berapa, Y berapa. So dapatlah jawapan dia. 4, 15. Contoh negatif 15. Itu titik maksimum dia. Cikgu nak titik saja. Awak tentukan titik saja. Sama ada dia minimum atau maksimum. Yang kat sini, bagi 2. Yang ini pun sama. Bahagi 2 maknanya tengok daripada sini sampai sini. Bahagi 2. Yang ini pun sama. Daripada sini sampai sini bahagi 2. Tengah-tengah di mana? Yang ini sini sampai sini. Bahagi 2. Tengah-tengah di mana? So, mana titik dia tu? Awak tulis berapa titik dia. Catatkan kat bawah tu. Tulis saja, tak payah lukis. Okay? Okay, bye. Jumpa lagi.